Ya, Alhamdulillah bertemu lagi kita dan sekarang ni kita di segmen khidmat syariah seperti yang tadi Ola ada kongsikan kan awal-awal tadi pewarisan harta pusaka mu'alaf. Sebab kadang-kadang berlakunya perebutan ataupun percanggahan orang kata apa, pendapat, pandangan ataupun fahaman antara keluarga si mati dengan juga ataupun keluarga mualaf itu sendiri kan. Ya, kadang-kadang mereka belum convert lagi kan. Ya, betul. Ini yang kita nak bincangkan, kita nak kongsikan bersama dengan panel kita hari ini. Panel istimewa kita pada hari ini di petang. Assalamualaikum. Itu kita ucapkan selamat datang kepada Puan Nur Rashikin Ishak selaku perunding pewarisan harta Islam Kausa Wealth Management. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sihat Puan? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah tadi seperti yang kita katakan kalau pewarisan harta mu'alaf ni kadang-kadang sering menjadi isu especially pada zaman kini bila dia kadang-kadang dipengaruhi juga oleh faktor-faktor luaran seperti tuntutan waris tu sebenarnya bukan beragama Islam ataupun masih beragama Islam dan sebagainya. Dan mungkin bekas suami dah peluk Islam dan macam mana dengan anak-anak. Jadi macam mana mungkin sedikit mungkin ada mukadimah nak disampaikan kepada penonton Assalamualaikum pada hari ini. Okey, baik. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih atas soalan tadi. Sebenarnya kita melihat di sini kita berkenalan dulu dengan mu'alaf ni. Siapa sebenarnya mu'alaf ni kan? Tak kenal maka tak cinta kan? Okey, so mu'alaf ni kalau kita ikut kamus dewannya adalah seorang yang baru saja memeluk agama Islam lah. Dan kalau kita ikut undang-undang syariah kita, dia memeluk agama Islam tu atas kerelaan dirinya. Dia telah pun melafazkan syahadah lah. Okey, dan kenapa sebenarnya kita melihat ada isu-isu di sini? Sebabnya pertama kita tengok orang yang ada harta daripada golongan mu'alaf ni, bila berlaku kematian, warisnya pertama dia tak tahu nak uruskan macam mana. Kan? Kemudian bila dah diuruskan pula, dia tanya pula kenapa pula ada portion pergi dekat orang lain kan? So kat situ sebenarnya penting untuk kita beri kesedaran kepada masyarakat di luar sana. Sebenarnya bukan mu'alaf saja, sebab yang memang dah sedia Islam ni pun ada masalah, apatah lagi mereka yang baru saja memeluk Islam kan. Jadi di sini sebenarnya kenapa kita sangat nak masyarakat, nak bantu masyarakat, berikan info kepada mereka sebenarnya bagaimana untuk merancang sekiranya mereka ada hasrat dan selepas berlaku kematian bagaimana nak diuruskan harta tersebut. Jadi itu sebenarnya juga Aizah ini ambil langkah proaktif lah untuk memberikan maklumat kepada masyarakat di luar sana. Sebab tu ada juga sabda Rasulullah di sini nak kongsikan sedikit. Seorang Muslim tidak boleh mewarisi pusaka orang kafir dan seorang kafir tidak boleh mewarisi pusaka seorang yang Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya berat juga isu ni. Betul. Kalau kita nak lihat memang benda ni serius dan memang menitik beratkan perbezaan agama di situ. Dan mungkin kalau dah seperti kes yang sebegini, kalau kepada ada seseorang yang tidak mempunyai waris, tidak memiliki warisan, maknanya dia tidak berkahwin dan mempunyai keluarga yang bukan beragama Islam. Bagaimana ahli keluarga ni, adakah ahli keluarga layak menuntut harta apabila dia sudah meninggal dan mungkin ada pembahagian untuk memberi jasa kepada ibu bapa kan, seperti keluarga si mati itu sendiri, mungkin ada cara bagaimana appreciation betul. Okey. Pertama tadi ada disebutkan dalam hadis kan, dikatakan mereka ini saling tidak mewarisi. Okey, jadi bila isu macam ni sebenarnya bukan sahaja yang dia convert, maknanya dia seorang lah tidak berkahwin kan, mak ayah masih di agama lama, bukan sahaja mereka ni, tetapi yang mu'alaf ni dia berkahwin tetapi tidak direzekikan anak. Kemudian yang berkahwin ada anak perempuan sahaja. Jadi maknanya mereka ni bila berlaku kematian, harta pusaka tadi akan pergi kepada Baitul Mal. Maknanya yang seorang tu memang solid lah, semua pergi Baitul Mal. Tetapi bagi mereka yang ada anak ataupun ada pasangan ni, anak perempuan tadi tu, yang itu setelah diagihkan faraidnya, baki tetap akan pergi kepada Baitul Mal. Jadi di sini kita tengok, ini saya beri contoh kes ya. Contoh kesnya dalam kes yang berlaku di Mahkamah Tinggi Pahang, di mana yang Arif Hakim Gordon Smith telah memutuskan seorang wanita Jepun diperkahwin dengan seorang lelaki Melayu, kemudian tidak dikurniakan anak. Pihak keluarga wanita tadi
memfailkan untuk meminta harta lah sebab meninggalkan harta kan. Jadi di situ hakim memutuskan bahawa mereka tidak layak mewarisi. Jadi yang pusaka tadi terpulang kepada kerajaan negeri Pahang nak buat macam mana lah. So maknanya kat sini penting sebenarnya, kalau kita tahu masa hidup kita boleh rancang kan, tetapi bila kita tak buat perancangan automatik dia akan menjadi faraid. Dan yang kedua, yang tadi memang sebab jadi pusaka. Yang kedua, ada harta yang bila berlaku kematian dia tak jadi pusaka. Contoh pencen. Contoh pencen ni satu kes Eswari ni di mana seorang isteri berkahwin selama lebih kurang dalam 28 tahun dengan suaminya. Baik. Kemudian suaminya convert. So bila dia convert tu tapi tidak tidak memutuskan untuk bercerai lah. So jadi di situ bila suaminya meninggal, isteri tadi Eswari tadi menuntut untuk dapatkan wang pencen. Jadi kalau kita akta pencen, memang pencen dia bukan pusaka. Jadi maknanya bolehlah mewarisi tadi kan. So kat sini maknanya kita nak kena faham apa yang harta jadi pusaka, apa yang ditinggalkan tidak menjadi pusaka. Okey, dan sebenarnya bagaimana kita nak buat kalau kita rasa macam kita nak menghargai kan yang jasa ibu dan ayah kita walaupun berenak agama, kita boleh gunakan pertama kaedah wasiat 1/3 ataupun menggunakan kaedah hibah. Okey, itu yang dikatakan tadi kan Ola, perancangan. Perancangan kalau kita tahu ada anak-anak kita yang mana yang dah menjadi mualaf dan sebagainya, tapi bila kita sebut tentang wasiat juga kan, macam kalau lah ibu dan ayah tu dia bukan beragama Islam tapi anaknya telah convert kepada agama Islam dan telah meninggalkan wasiat kepada anak-anaknya antara yang bukan Islam dan juga yang Islam. Adakah anak yang Islam tadi, yang mualaf tadi boleh menerima harta itu? Okey, dia berbalik kepada rule of thumb tu, daripada segi pusaka dia tidak mewarisi. Tetapi bila ada ibu ayah yang non muslim tadi, dia buat wasiat, wasiat tadi boleh diterima oleh anak yang dah convert tadi tu, di mana wasiat tadi adalah jatuh di bawah wasiat kepada orang bukan Islam. Di bawah Akta Wasiat 1958, di mana perbicaraannya di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi maknanya kalau ada mak ayah wasiat, anak tu nak terima, yang lain semua tak ada masalah, boleh, tak ada masalah. Maknanya kalau tadi anak-anak lain boleh terima, maknanya anak-anak yang bukan beragama Islam juga boleh menuntut hak mualaf ini ke? Sekiranya ditinggalkan wasiat, boleh. Tetapi kalau mak ayah ni tak buat apa-apa, maknanya tak boleh tuntut hak. Tapi dia buat tadi sebab mak ayah ni dah buat perancangan. Kalau dah buat boleh. lah, Kalau kata nak tuntut tak boleh sebab dia tidak mewarisi tadi kan. Maknanya kalau misal kata contoh kalau ada adik-beradik kan, ahli keluarga selain pada ibu bapa yang telah meninggal, tiba-tiba ada adik-beradik nak memberi pula, itu bolehlah kiranya. Boleh, tak ada masalah. Asalkan dokumennya dah disiapkan semasa mereka masih hidup. Kan? Kemudian bila ada dokumen wasiat, bawa ke Mahkamah Tinggi, kita filekan permohonan, so dia boleh terimalah. Bagaimana pula kalau seorang individu dia berkahwin sebelum ni dengan pasangan bukan Islam, kemudian dah bercerai, kemudian dia berkahwin semula dengan pasangan yang beragama Islam dan dia pun dah revert kepada Islam. Nafkah anak macam mana? Misalnya kata kalau dengan pasangan yang sebelum ni mempunyai anak yang masih bukan Islam. Ya, betul. Dan juga sekarang pun telah mempunyai anak yang sekarang ni dah Islam. Bagaimana pembahagian nafkah tu, pemberian nafkah tu, dan juga bagaimana orang kata apa, boleh diteruskan ke ataupun tidak untuk anak yang sebelum ni? Bagi perkahwinan yang maknanya daripada non-Muslim, asalnya non-Muslim yang pertama kita perlu faham bahawa bidang kuasa untuk pendaftaran perkahwinan ni berbeza. Bagi mereka yang non-Muslim, pendaftaran perkahwinannya di civil, orang Islam kita di syariah kan. Jadi untuk yang non-Muslim ni, apabila nak berlaku pembubaran perceraian tadi tu, dia kena filekan lah. Tetapi bila difilekan pun, daripada segi kes kita tengok ada satu kes yang kes di Putrajaya, kes Ganesan nama dia, yang itu hakim memutuskan walaupun dah bercerai, maknanya wife dengan anak masih di agama lama, suami saja yang convert, perintah untuk nafkah tu tetap ada. Dia tidak terputus. So maknanya dari segi nafkah tu tak jadi masalah lah. Kemudiannya kalaulah kata pasal nafkah isteri ni kira lain lah kan, sebab Islam kita dikira edah, tempoh edah saja dia perlu bagi nafkah kan. Tetapi macam anak dia tetap berterusan juga. Dan misal kata kalau bapa tu tadi yang bukan Islam, misal kata kalau ibu yang telah berkahwin lain dan memeluk Islam, bagaimana nafkah anak? Boleh tak diterima daripada bapa daripada yang non-Muslim? Maknanya yang itu di atas dia kena mesti juga mohon kepada Mahkamah Tinggi untuk diteruskan nafkah tadi.
Ni mungkin kepada anak lah, kepada isteri tu tidak wajib lagi lah. Ya. So maknanya kepada anak tadi tu dia tidak terputus kan. Tidak terputus, maknanya- hubungan tu masih ada. Maknanya proses dia masih lagi kena menerusi Kena mahkamah menerusi lah. mahkamah. Okey. Bagaimana pula kalau tadi Ola bertanya tentang nafkah, bagaimana dengan harta sepencarian antara suami dan isteri? Okey. Mungkin isteri, mungkin suami itu yang memeluk agama Islam dan isteri itu tidak mahu dan sebagainya, tapi ada harta sepencarian. Okey, tentang harta sepencarian. Harta sepencarian ni kalau kita ikut definisinya adalah harta yang kita perolehi secara bersama. Maknanya kalau yang kita beli masa bujang belum kahwin ni, pasangan tak boleh tuntut. Tapi maknanya yang beli sama-sama masa kahwin ni boleh tuntut Tapi kan? mungkin dia letak nama. Maknanya kalau dia beli masa dia kahwin tu boleh dituntut lah. Tapi di sini maknanya sama juga dua bidang kuasa tadi, sama ada di civil ataupun di syariah. Okey, so di civilnya sebelum dia nak filekan kepada tuntutan harta sepencarian tadi, pembubaran perkahwinan perlu dibuat terlebih dahulu. Sebab kalau kita ikut kepada perlembagaan persekutuan kita, kebebasan beragama ni ada kan, jadi tak semestinya dua-dua kena convert, betul tak kan? Tetapi dari segi Islam kalau ni kita tidak digalakkan lah. So jadi maknanya kalau dia nak filekan tuntutan harta sepencarian, buat dulu pembubaran perkahwinan. Selepas 3 bulan bubarkan perkahwinan, pasangan boleh tuntut harta sepencarian tadi melalui Mahkamah Tinggi Sivil juga. Kita ada masalah lah dalam proses tu. Boleh, dia tak ada masalah. Okey, masih Selepas sama. 3 bulan pembubaran. Selepas 3 bulan dia boleh filekan. Tapi betul juga kan, takkanlah kita dah masuk Islam, yang suami belum, tapi takkan kita nak duduk sekali nanti jadi tak berapa. Kalau dari syaratnya kita tidak menggalakkan lah kan. So kalau dari segi civil maknanya, tapi dia kena daftar sebab dia tak pertukaran agama ni dia tidak menjadikan pembubaran perkahwinan secara automatik. Oh baik. So dia kena mohon, maknanya kalau dia convert macam kes Eswari tadi tu, dia tidak daftarkan pembubaran perkahwinan. Jadi tu yang walaupun dah bertukar agama, dia tak kira perkahwinan tu bubar. Sebab asalnya daftar di civil tadi. Walaupun dia dah masuk convert to Islam, tapi perkahwinan dia masih lagi diteruskan. diteruskan. Okey, Kena banyak juga bubarkan proses dulu. dia yang kita tak tahu. Betul. Macam tadi Puan ada katakan yang misal katakan keluarga dan juga waris berlainan agama kena diwasiatkan dulu baru dapat menuntut dapat hak, harta. baru dapat menuntut harta daripada keluarga. Dan bagaimana proses-proses dia, mungkin boleh kongsikan prosedur untuk diwasiatkan, untuk mewasiatkan sebahagian harta. Perancangan awal Perancangan awal. Mungkin ada dia punya orang kata apa, jumlah-jumlah ataupun dia punya pembahagian-pembahagian dia bagaimana, dan juga mungkin juga boleh kongsikan antara yang dihibahkan, antara wasiat dan juga hibah. Okey. Pertama sekali kita bercakap dalam konsep ni adalah kita nak bagi kepada mereka yang bukan agama Islam lah. Bermaknanya masa hidup ni kita boleh buat perancangan sebagai seorang Islam. Yang pertama, kita boleh menggunakan kaedah wasiat 1/3 kepada bukan waris. Sebab dalam Islam dia tidak ada wasiat pembagi harta kepada waris kan. So maknanya apa yang kita boleh buat maksimum 1/3. Sebab 2/3 tu kita kena tinggalkan kepada waris yang lain lah. Sebab apa, kalau kita kata buat wasiat 2/3 pun waris faraid cabar, maka wasiat tu batal juga. Tetap boleh bagi 1/3 saja kan. Jadi sekiranya pemilik harta tadi dia nak bagi lebih, contohnya nak bagi rumah pada mak ayah dia kan, okey, boleh gunakan kaedah hibah. Kenapa? Sebab hibah ni dia tak ada limit. Kita nak bagi banyak mana boleh. Kita nak bagi pada siapa boleh, Muslim ke non-Muslim ke. So boleh. Sebab apa? Akad hibah tu dia dah berlangsung semasa harta kita ni masih harta kita, masa kita hidup. Jadi pengesahan dibuat di Mahkamah Syariah. Bila kata hibah tu sah, cukup rukun, cukup syaratnya, jadi hibah tu sah, boleh bagi lebih lah. Jadi macam mana nak buat wasiat ataupun hibah ni, saya cadangkan bolehlah berjumpa dengan mana-mana perunding pewarisan daripada syarikat-syarikat amanah di Malaysia. Kita akan bantu mereka beri pandangan bagaimana nak sediakan dokumen tadi. Sebab kita kena ingat, buat dokumen ni tak boleh main cakap mulut je kan. Betul. Kan tulis dalam surat aja kan, tak boleh. Jadi kena ada, sebab Official. sekarang kena ada yang rasmi. Sebab apa, sekarang kita tengok dari segi perundangan pun penting. Sebab kalau berlaku cabaran, kita nak tengok macam mana nak handle kes tadi kan. Jadi tak boleh lah sekadar mak pesan macam tu, tak boleh mak hibahkan lah, tak boleh lah kan. So kena boleh ada yang lisan documentation, kena ada documentation lah. Okey, ada documentation sah dan juga dia kena ada orang panggil apa? Pemegang amanah lah. Pemegang amanah ataupun penerima hibahnya memang dah menerima akad. So jadi senang. Dan mungkin ada sedikit kata-kata penutup, kata-kata akhir daripada Puan sendiri kepada penonton di luar sana tu berkenaan dengan harta warisan harta Islam ataupun harta untuk
mualaf ni, terpusaka lah orang kata. Okey, saya ucapkan tahniahlah kepada pihak Al-Hijrah kerana hari ini satu bagi saya topik yang sangat bagus. Sebab apa, orang kita ni kalau cakap pasal pusaka ni dia tak nak Dia kata tak nak suruh mati cepat kan, tapi sebenarnya tidaklah. Sebabnya di sini bukan saja mualaf, sesiapa sahaja yang tergolong mualaf ni salah satu golongan kritikal. Tapi ada lagi orang kritikal, anak perempuan saja beli rumah secara bersama kan, yang tak ada rezeki anak. So penting untuk kita buat perancangan. Sebab apa? Harta yang ditinggal ni kalau boleh kita nak jadikan ianya barakah. Kita tak nak harta yang ditinggal jadi fitnah. Sebab apa jadi fitnah? Sebab bila dah mati je bergaduh kan, atuk bergaduh dengan cucu kan, anak bergaduh dengan mak pun ada. So kalau boleh buat perancangan awal supaya bila berlaku kematian nanti semuanya akan berjalan lancar dan tak perlu lagi kita nak bergaduh sana sini kan. Sebenarnya banyak lagi kita nak kongsikan lagi. Selepas ini bersama dengan Puan Nur Ashikin sendiri, kita nak berkongsi banyak lagi, lebih lanjut lagi maklumat-maklumat tentang pewarisan harta pusaka mualaf ni. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Ya, alhamdulillah. Kembali lagi kita sekarang ni, kita di topik pewarisan harta pusaka mualaf. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, alhamdulillah banyak kawan-kawan kita telah berhijrah masuk ke agama Islam. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Jadi sebab itulah kita banyak menitik beratkan tentang isu golongan mualaf ini, tentang harta pusaka mereka sesama keluarga. Ada yang keluarga menerima tapi tak convert, dan ada juga yang mewariskan harta tetapi mungkin ada yang menjadikan ini satu masih keliru lagi lah tentang bagaimana mereka mahu mewarisi harta pusaka peninggalan keluarga mereka yang masih bukan Islam. Sebab tu kita masih lagi bersama dengan Puan Nur Ashikin Ishak, Perunding Pewarisan Harta Islam Kausar Wealth Management. Jadi tadi banyak persoalan. Mungkin boleh merungkai. Sebab kita, yang kita rujuk adalah daripada riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan, macam Kila bacakan sebentar tadi, seorang Muslim tidak boleh mewarisi pusaka orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi pusaka seorang Muslim. Di situ mungkin kalau kita nak lihatkan ayat ni sahaja, berdasarkan ini sahaja mungkin agak berat dan juga mungkin orang kata mungkin di mana keadilan di situ kan, strict. Dan sebenarnya kita ada prosedur-prosedur, kita ada proses-proses yang membolehkan seorang Muslim ataupun yang bukan Muslim mewarisi, orang kata mendapatkan hak daripada pembahagian harta pusaka milik keluarga ataupun milik individu. Dan mungkin kita nak kongsikan juga pada Puan Nur Ashikin, mungkin saya nak tanya, misal kata kalau ada keluarga yang bukan Muslim, bukan Islam, dan juga seseorang yang telah revert pada Islam, dan ada konflik pembahagian harta pusaka, adakah sebelum dia memeluk Islam mungkin telah dibahagikan, diwariskan, tapi setelah dia memeluk Islam mungkin ada harta yang lain yang ditinggalkan oleh ahli keluarga ataupun ibu bapa, misal katanya, adakah ia melibatkan mahkamah sivil juga ataupun hanya kepada mahkamah syariah? Okey, sekiranya maknanya ni ada dua keluarga lah, kan? Dua keluarga. Yang pertama keluarga Muslim dengan keluarga yang non-Muslim. Jadi dekat sini kalau kita tengok di bawah bidang kuasanya, memang dia akan kena ke civil lah. Sebab dia melibatkan harta daripada keluarga yang non-Muslim tadi. Sama ada mungkin mereka nak menuntut kan. So bila nak menuntut, jadi kalau macam kata yang Muslim nak bagi tadi, kalau dia dah buat wasiat 1/3 ataupun hibah tadi, yang itu memang dah diselesaikan di mahkamah syariah. Tinggal nanti dia nak menukar milik sajalah. Sebab apa, macam tadi macam Ola tanya pasal wasiat kan. So wasiat ni, konsep ni terlaksana selepas kematian. Selepas kematian. So maknanya bila selepas kematian kita tengok kalau masa dia meninggal tu adalah pada dia masih lagi bukan Islam tetapi nak bagi kepada Islam, so maknanya adalah di bawah akta wasiat 1998 tu di Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, macam tu lah, Kila suka juga nak tanya, mungkin Puan Nur Ashikin boleh kongsikan sedikit, ada tak kes-kes yang boleh dikatakan berat juga, yang mungkin boleh share kepada penonton-penonton di Aizah tentang pewarisan harta pusaka mualaf ni? Okey, antara kes-kes yang kita nampak lah yang banyak yang berlaku adalah bila mualaf ni dia anak perempuan saja ataupun dia tak ada anak, di mana waris-waris ni dia punya pendapat adalah contoh yang beli dua nama, kan, beli nama dengan wife kan, dia rasa macam bila berlaku kematian wife dapatlah rumah tu, kan, kemudian anak pun dapatlah duduk, tetapi dia tidak tahu bahawa kalau yang anak perempuan saja ataupun yang tak ada anak ni,
bila buat dua nama macam tu tidak semestinya jadi pusaka dia sepenuhnya. Dan jadi bila di sini maknanya bila ada portion selepas ditolak faraid, so pembahagian tu tadi akan pergi kepada pihak Baitul Mal dalam keadaan konsep hari ini Baitul Mal lah. Kalau macam kita tengok kes yang arif di Mahkamah Pahang tadi tu, Hakim Gauda sendiri tu dia kata kerajaan Pahang lah nak buat macam mana kan. Tapi sebenarnya itu akan digunakan balik untuk tujuan umat Islam kita. Tetapi dalam pada kita hidup ni sebenarnya kita dah ada perancangan, betul tak? Hari ni kalau kita beli rumah tu kita mesti nak beli untuk pasangan dengan anak kita kan, ada tempat berteduh kan. Jadi seeloknya bila kita dah tahu, so bolehlah kita buat perancangan awal-awal. Kalau kata kita nak bagi tu rumah, hibahkan rumah tadi kepada anak dan pasangan kita. Sebab kalau kita fikir nak bayarkan portion tu pun agak besar sebab saya ada satu kes yang arwah ni seorang convert lah, mualaf, berkahwin, anak perempuan 3 orang. Jadi portion yang perlu dibayar kepada pihak Baitul Mal tu lebih kurang 30,000. Jadi lelaki yang meninggal. Lelaki meninggal. So bila macam tu maknanya agak besar lah. Jadi isteri pun tak bekerja, nak bayar tu kan sikit demi sikit bayar kan. Jadi sepatutnya rumah tu kalau boleh, kalau kita dapat rancang tu jadilah hak milik bersama anak-anak kan. Seeloknya macam tu lah. Itu antara kes yang saya pernah jumpa yang kita handle lah. Saya sebenarnya tertarik dengan Puan kes yang dikongsikan Puan mengenai dua nama kan, perkongsian nama kan atas aset kan. Dan saya tertanya-tanya lah, mungkin saya kurang jelas lagi tentang pembahagian menggunakan dua atau lebih nama kan. Sebagai contoh kalau sebidang tanah. Nama kongsi, ada ahli keluarga yang bukan Muslim dan juga Muslim yang telah revert sebelumnya. Sebelumnya bukan Muslim dan sekarang ni dah revert lah. Tapi nama masih dalam geran lah. Dalam geran lah. Dan misal kata kalau yang ahli keluarga yang revert tu tadi meninggal, nama ataupun bagaimana dengan status tanah tu sendiri ni? Yang ada bahagian dia. Yang ada bahagian dia tu sendiri. Ada bahagian dia lah. Okay. Untuk anak dia ke, misalkan kalau tak ada anak lah, bagaimana pembahagian tu ataupun dia punya proses tu bagaimana? Okey, sekiranya maknanya dia dah convert kepada mualaf kan. So bila dah convert ni maknanya dia dah seorang Islam, maknanya jatuh di bawah bidang kuasa faraid kita lah. Jadi kalau kata dianya tidak berkahwin, maknanya portion tu itu yang solid akan pergi kepada Baitul Mal tadi. Tetapi sekiranya awal-awal dia dah tahu kan, mungkin mak ayah dia pun tak nak convert ataupun adik-beradik dia tak nak convert, sepatutnya dia dah buat hibah siap-siap lah kepada mak ayah ataupun adik-beradik ni. Ataupun kalau dia buat wasiat 1/3, 1/3 macam 1/3 je lah, tapi baki tu 2/3 tetap pergi juga kepada Baitul Mal tadi. Sebab tu kalau kita tahu situasi macam ni, sebab tu penting kenapa kita selalu menggalakkan mereka di luar sana, mualaf ke bukan mualaf ke kan, kenal waris faraid. Bila dia kenal waris faraid baru dia tahu, oh besok saya meninggal, ini orang yang menerima harta saya. Selama ni dia tak tahu. Orang tu bagi dia isteri dan anak-anak sahaja, suami dan anak-anak kan. Tetapi sebenarnya kita tak nampak dalam faraid 25 golongan yang akan mewarisi harta kita. Jadi kalau kata yang 5 terdekat tu dia menghalang yang jauh lah. So sebab tu kita sangat wawakan boleh jumpa kita bagi mock-up saja faraid tu supaya dia nampak. Baru sebab ramai orang sebenarnya dia tak tahu. Masih belum jelas lagi kan. Sebab tu kita bagi supaya dia nampak, oh ini orang yang bakal terima, dia tahu berapa banyak terima. Jadi dia rasa macam harta ni dia beli untuk siapa. So dia nak buat perancangan, dia boleh buat masa hidup. Itu dia antara tip-tips daripada Puan Nur Ashikin Ishak, Perunding Pewarisan Harta Islam Kawasan Wealth Management, ataupun mungkin boleh berjumpa sendiri dengan Puan Nur Ashikin di mana boleh jumpa tu? Kalau nak jumpa boleh hubungi saya, Pejabat Kawasan di Kota Damansara. Okey, Pejabat Kawasan di Kota Damansara boleh berunding tentang pewarisan harta pusaka ini sendiri. Satu perkongsian yang sangat jelas. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah banyak informasi dan manfaat boleh digunakan supaya kita yang memang Islam dan mungkin bukan mualaf, tapi kita boleh bagi awareness kepada kawan-kawan kita. InsyaAllah. Terima kasih banyak Puan Ashikin atas perkongsian hari ini. Kita nak berehat dulu seketika lah. Kembali lagi selepas ini.